Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 60. Muka surat 60. Muka surat 60 baris yang ke-10 daripada atas. Tak? Baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun sebab riak yang kedua, maka iaitu sebab riak yang kedua, takut dicela manusia, takut dicela dikata oleh manusia. Maka obat takut dicela manusia ni, bahawa menetapkan ia seseorang di dalam hatinya, hati seseorang, akan bahawasanya cela mereka itu manusia, tiada memberi mudarat ia cela mereka itu akan seseorang, jika ada ia seseorang yang dipuji pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah dipuji akan seseorang, walaupun dicela oleh manusia sekalipun, tiada memberi mudarat, dan menetapkan ia seseorang di dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riak, sebab dan menetap ia dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia seorang akan riak, yang sebab bagi murka Allah Ta'ala, kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat, dan memada akan dia akan seseorang oleh bahawasanya manusia, jika mengetahui mereka itu manusia akan kosak riak yang di dalam hatinya, hati seseorang, nescaya benci mereka itu manusia akan seseorang, dan bahawasanya riak itu tak dapat tiada. Nyata ia riak bagi manusia, sama ada segera atau lambat, maka murka mereka itu manusia, dan mencela mereka itu manusia akan seseorang yang riak. Adapun sebab riak yang kedua daripada 3 sebab riak, maka iaitu takut dicela manusia, takut dicela oleh manusia. Itu sebab yang kedua yang menjadi sebab punca kepada sifat riak. Buat amal ibadah kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang riak ni sifat yang mazmumah, sifat yang dicela pada syarak, yang haram ijma' ulama,
serta berdosa besar, fasik orang yang bersifat dengan riak. Dan riak ni dinamakan dia sebagai syirik yang kecil. Kemudian yang menjadi punca sebab kepada riak ada 3. Yang pertama, terdahulu kasih akan dipuji, suka dipuji. Hati kasih suka dipuji. Kasih suka dipuji ni terdahulu, termasuk di dalam sifat kecelaan. Kasih akan kemegahan, kasih akan ketinggian. Dahulu dibicara sifat kecelaan, kasih akan kemegahan. Jadi macam mana untuk mengatasi kasih akan dipuji? Untuk mengatasi kasih suka akan dipuji, kita kena ingat bahawa pujian seseorang kepada kita adalah yang diwahamkan sahaja, bukan kesempurnaan yang sebenar. Seseorang kata banyak ilmu, tak sebenar. Seseorang kata banyak amal, tak sebenar. Banyak ilmu, amalnya macam mana? Banyak amal, Tuhan terimanya banyak mana? Jadi orang duk puji itu hanya waham sangkaan sahaja, yang mana apa yang dipuji adalah kesempurnaan yang bukan yang sebenar. Sepatutnya kita malu dengan pujian orang. Jadi tak ada faedah lah kita nak kasih kepada pujian. Adapun pujian kita tak boleh nak elok. Apabila seseorang suka akan satu-satu kebaikan yang kita lakukan, seseorang akan memuji. Kita tidak boleh tolak pujian, kita tidak boleh halang pujian. Kita tak boleh nak mengelak daripada pujian. Kita kena pelihara hati kita daripada kasih dan suka kepada pujian. Orang puji, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dipuji yang tak sebenar tu jadi sebenar. Mudah-mudahan pujian tu jadi umpama doa. Tapi adakah kita suka kasih dipuji? Orang memuji kita kerana Allah menutupi kita punya dosa. Allah menutupi kita punya sifat hati yang tak baik. Allah menutupi kecelaan yang ada pada diri kita. Sebab tu orang jadi puji. Ada ni. Jadi kita malu dengan pujian, dan kita harap apa yang dipuji tu Tuhan letak sungguh kita duduk tangga tu. Maknanya bukan nak tolak pujian, bukan kata orang puji kita pun isytihar. Kamu kata saya baik, sebenarnya saya jahat. Jangan gitu. Kalau kita ni tak baik, kita bertaubat dengan Allah. Kalau kita ni banyak kekurangan, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah cerita kat orang lah, saya ni tak ada kuat amat, kita mengadu kepada Allah. Kita tak ada kekuatan untuk memperbanyakkan amal. Kesalahan, kita bertaubat dengan Allah. Ada kekurangan, kita mengadu kepada Allah. Bukan kita isytihar kepada orang, bukan. Kamu duk puji-puji saya banyak dosa, jangan duk gitu. Ini bahagian kita ni. Orang yang memuji pula kena balik kepada hukum. Dahulu sudah bicara berkaitan dengan kebinasaan di dalam pujian. Orang yang memuji ni kena jaga hukum pula. Ni hak sebelah kita yang dipuji ni. Kasih akan dipuji, suka dipuji menjadi punca sebab kepada riak. Jadi nak pelihara hati daripada riak, kena pelihara hati daripada kasih akan dipuji. Sebab pujian yang sebenar hanyalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian sesama kita hanya waham sahaja, hanya sangkaan mereka melihat pada zahir. Itu yang pertama yang menjadi sebab kepada riak, suka kasih dipuji.
Adapun sebab riak yang kedua iaitu takut dicela manusia, takut orang kata. Sedekah sedikit-sedikit kan, nanti orang kata sebab dia duit banyak. Dia duit banyak. Jadi kalau sedekah sikit-sikit, Allah ayah haji, duit tak habis-habis. Nak bawa ke mana duit tu? Derma kau banyak-banyak sikit. Pada ni. Tambahan pula. Hak jenis lalu tong hari Jumaat tak nampak mana. Hari Jumaat lalu tong kan. Tak dapat mana tu. Sebab lalu kat depan masing-masing. Ada setengah tempat tong lalu pada masa kuliah. Letong lalu pada masa kuliah ni ramai orang pandang. Duit warna apa ayah haji masuk dalam tong. Sebab orang apa? Ada pun tong lalu selepas sembahyang Jumaat tu tak ada orang apa pandang ni. Dia pun duduk rapat, ngeletuk dia rapat. Kalau orang keling pun kiri kanan je lah. Orang lain tak nampak. Kan dia perapat dengan lutut dia kan. Tahun lalu tu dia perapat dengan lutut dia. Mana nak cerita ni, kalau orang keling, orang nak tengok banyak mana masuk pun kiri kanan je. Tu pun tak nampak pun. Tapi terkadang ada tempat tong lalu masuk kuliah. Masuk kuliah tu kan. Lalu kat depan. Nampak orang pun tengok tu ayah haji kaya sekali di masjid ni. Banyak mana dia bubuh ayah haji ni. Cakap semangat ayah haji ni. Tengok banyak mana dia sumbang. Beri cadangan macam-macam ni, aktiviti masjid ni. Beri cadangan macam-macam ni. Sumbangan dia banyak mana. Untuk supaya masjid boleh jalankan aktiviti yang dicakap sedap, supaya perbanyakkan aktiviti. Contoh ni. Ni contoh. Jadi takut dicela, dia pun sedekah banyak. Contohlah kita kata. Sebab apa sedekah banyak? Sebab takut dicela manusia. Maka dia pun sedekah bukan kerana Allah, kerana manusia. Jadi maka obatnya, macam mana nak mengatasi sebab riak yang kedua, iaitu takut dicela manusia, bahawa menetapkan dalam hatinya, kejak di hati, kemas di hati, akan bahawasanya cela mereka itu manusia tiada memberi mudarat akan dia. Tiada mudarat ia cela mereka itu akan dia, akan seseorang, jika ada ia seseorang yang, jika ada ia perkara yang dibuat yang dipuji pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ia perkara yang dibuat dipuji pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dia walaupun sedikit sekalipun dia ikhlas. Apa yang dia buat tu ikhlas, dipuji di sisi Allah. Orang kata tak ada mudarat apa pun, sedikit pada masa tu. Pada masa lain-lain tak ada orang nampak, banyak mana dia sedekah. Pada masa tu dia ada duit sedikit dia bawa, dia pun sedekah sedikit, tapi ikhlas, dipuji oleh Allah. Apa yang dibuat tu dipuji oleh Allah. Kalau orang kata cela pun tak ada mudarat apa-apa pun. Tak ada mudarat apa-apa. Dah harta banyak macam mana pun, selagi dia tidak bakhil daripada kewajipan, tak berdosa dianya. Bakhil daripada kewajipan barulah dicela pada syarak. Bakhil daripada zakat, itu boleh dicela pada syarak. Maknanya walaupun kita kata tak banyak mana hak bahagian dia sedekah, walaupun dia orang yang kaya, tapi dia dengan ikhlas, apa yang dibuat tu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang cela, orang kata apa pun tidak beri mudarat. Tetap di hati gitu je. Dan menetap ia seseorang di dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riak yang sebab bagi muka Allah, kerana takut akan cela makhluk yang tiada beri mudarat.
bahawasanya tiada mengerja ia akan riak yang sebab bagi murka Allah, kerana takut akan cela makhluk yang tiada mudarat. Dia tidak akan buat satu perkara kalau kerana riak. Kalau kerana riak tu sebab bagi murka Allah. Walaupun dicela oleh manusia sekalipun, oleh makhluk yang tak mudarat sekali, tidak mudarat sama sekali. Apa yang nak lakukan? Letak niat molek. Orang cela tak mudarat, kita buat perkara yang dicela oleh Allah. Riak tadi ni, sedekah banyak-banyak. Kerana apa? Kerana nak tunjuk kepada orang Allah murka. Allah murka, tapi kenapa? Kerana takut dicela oleh makhluk, oleh manusia yang tak mudarat. Kita letak dah gitu. Kita dah buat satu perkara yang mana kalau kita buat tu dengan riak, yang mana riak tu sebab bagi murka Allah. Kita tak buat kenapa? Kerana takut dicela oleh makhluk yang tak mudarat. Maknanya walaupun makhluk cela sekalipun, kita tinggal perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat kerana apa? Kerana takut dicela. Cela manusia tak mudarat sama sekali. Dan memada akan seseorang oleh bangsa manusia jika mengetahui mereka itu manusia akan kosak riak dalam hatinya, nescaya benci mereka itu manusia akan seseorang. Kalau kita buat satu-satu perkara bukan kerana Allah, orang pun tengok apa yang kita lakukan bukan kerana Allah, orang puji kita. Puji ni ketika mereka tidak mengetahui bahawa apa yang kita lakukan tu riak. Kalau mereka tahu, mereka akan cela, mereka akan benci kepada kita yang buat sesuatu kerana riak. Jadi orang tengok ni zahirnya zahir buat baik lah, tapi orang tahu akhirnya dibuat tu kerana apa? Kerana untuk dapat pujian, untuk elok celaan. Orang tahu akhirnya bahawa buat satu perkara kosak riak, nescaya benci mereka itu akan dia. Riak di hati, orang tidak akan mengetahui. Dan bahawasanya riak itu tak dapat tiada, nyata ia bagi manusia sama ada segera atau lambat. Maka murka mereka itu manusia dan mencela mereka itu manusia akan seseorang yang riak. Buat amal kerana riak, kerana pujian ataupun elok celaan manusia, akhirnya buat amal kosak riak itu akan diketahui oleh manusia. Manusia akan benci. Lambat laun orang akan mengetahui yang seseorang buat amal bukan kerana Allah. Contohnya kemudian diungkit balik. Diungkit balik yang dibuat selama ni, dia pun akan ungkit balik. Nyatalah bagi orang selama ni kebaikan yang dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Riak sifat hati masing-masing, tetapi akhirnya orang akan tahu. Berbeza dengan orang yang ikhlas. Orang ikhlas akhirnya orang akan puji berpanjangan walaupun selepas dia mati. Orang buat satu-satu kebaikan bukan kerana Allah, akhirnya orang tahu. Ini sifat hati. Tapi kalau buat amal bukan kerana Allah, kerana untuk dipuji, kerana nak elok celaan, akhirnya orang tak puji, tiba-tiba orang cela pula. Maka kita pun akan ungkit kebaikan yang kita lakukan supaya orang puji semula kita. Kita cerita balik kebaikan kita supaya orang tidak cela kita. Jadi nyatalah bahawa apa kebaikan yang kita lakukan bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah tak ada kira, puji alhamdulillah,
cela, kita sabar, kita redha. Yang pentingnya apa yang kita lakukan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau buat amal kerana riak, akhirnya orang tahu, orang akan benci kepada kita. Maknanya segera ke lambat ke akan nyata riak tu bagi manusia yang lain. Dan jika ada ia seseorang mengerjakan ibadah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah taala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, maka kasih mereka itu, mereka manusia, akan seseorang yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas, seperti kasih Allah taala akan seseorang yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas. Maka mendapat ia seseorang yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas akan dua puji. Mana dua puji? Puji Allah taala yang pertama, dan puji makhluk, puji manusia itu yang kedua. Seseorang yang mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas, Tuhan akan berzahir juga kemudian. Macam sebut tadi lah, kalau orang buat amal ibadah bukan kerana Allah, akhirnya nyata orang akan benci. Seseorang yang buat amal ibadah kerana Allah, ikhlas dianya, akhirnya Allah zahirkan keikhlasan itu kepada manusia yang lain. Dia bukan nak menzahirkan keikhlasan dia, Allah akan zahirkan. Allah akan zahirkan. Bila Allah zahirkan keikhlasan seseorang, maka kasihlah mereka itu akan dia, seperti kasih Allah Ta'ala akan dia, maka mendapat ia akan dua puji. Puji Allah Ta'ala dan puji makhluk, puji manusia. Sebab itulah kita buat apa-apa perkara, terkadang lambat timbul. Lambat timbul. Tapi apabila timbul, dia kemah, kekal lama. Cepat timbul, tapi tapak dok kemah, akhirnya terbalik. Pada ni itu kalam-kalam hikmah dalam kitab hikam tu. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimman lam yudfan lam yatimma nitajuh. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanam diri kamu di dalam bumi yang dalam, maka tiap-tiap yang tidak ditanam, maka tumbuhnya tidak sempurna. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanam akan diri kamu, akan amal ibadah kamu dalam bumi yang dalam. Tanam. Fama nabata mimman lam yudfan lam yatimani tajuh. Sesuatu yang tumbuh yang tidak ditanam, maka tumbuhnya tidak sempurna. Faham maksud dia? Makna seseorang ditanamkan diri dia, tidak ada kerana manusia, yang ada hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak timbul, ilmu pun tak timbul, amal pun tak timbul. Tetapi apabila timbul, kemah molek. Sebab apa? Sebab ditanam molek. Maka tiap-tiap yang tidak ditanam, tumbuhnya cepat, tapi tumbuhnya tidak sempurna. Kan kadang-kadang kan kita semar satu-satu tanaman, tapi kita semar ni dalam sedikit, lambat tumbuh. Kita siram, macam dok tumbuh dah ni, dok tumbuh-tumbuh ni. Kita rasa macam dok tumbuh. Sebab apa? Sebab lama dah kita duk siram. Tapi apabila tumbuh sahaja, maka tumbuh tu kemah molek. Sebaliknya, kalaulah kita tanam tu tanam tohok, tok dalam, sekejap dia tumbuh, tapi terbalik tumbuh cepat tapi terbalik. Maknanya orang ni tanamkan amal dia, disembunyikan amal dia.
Apabila dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah timbulkan. Bila Allah timbulkan, maka dia timbul itu timbul yang kekal. Sebab apa? Tapak dicomel. Hak jenis menonjol ni. Orang puji sangat-sangat, puji sangat-sangat. Tapi nyatalah kemudian apa yang dilakukan hanya kerana untuk dapat pujian, sanjungan, untuk elok daripada dicela oleh manusia. Apabila manusia puji, sanjung apa semua, maka mudah kehidupan, tapi tak akan tahan lama. Sebab apa? Sebab nyata kemudian orang pun pakat beci. Idfin wujudaka fi ardil khumul, tanam oleh kamu akan diri kamu, akan keadaan amal kamu pada bumi yang tersembunyi. Tanam, bila timbul ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang ikhlas, yang dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lambat nak timbul. Kadang-kadang timbul tu kemudian. Kadang-kadang tuan timbul lepas dia mati. Dipuji disanjung oleh orang. Dipuji disanjung lepas daripada dia mati, selamat dia daripada ujian. Ada ni. Tapi mana orang yang dipuji, diangkat, disanjung, dipuji, diangkat, disanjung, akhirnya dicela. Mana? Puji ke, cela ke, kita di sisi Allah macam mana? Kita di sisi Allah macam mana? Manusia puji, sebenarnya orang yang puji tu kesempurnaan tidak sebenar. Orang cela kita, di sisi Allah apa yang kita lakukan salah ke? Ada salah, itu jalan sebenar. Cela nak cela pun tak ada mudarat apa pun. Tak ada mudarat apa. Janji di sisi Allah, dikasihi di sisi Allah, diredai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang satu-satu kebaikan yang nak dilakukan bukan mudah. Orang kadang-kadang cela macam-macam, tak ada mudarat apa. Kadang-kadang orang cela tu pula mari minta maaf. Sebelum tu kata macam-macam. Ada ni. Lepas tu macam mana kita jalan je lah. Jalan tu betul ke tak betul, situ je. Orang duk cela, duk kata macam-macam, tak apalah, tak ada mudarat apa pun. Orang cela tak ada mudarat. Tapi terkadang akhirnya yang mencela tu sedar. Sebelum tu puji melambung-lambung kepada seseorang, nyata kemudian dia tidak ikhlas pun, nyata kemudian apa dia bawa salah, akhirnya pakat cela, akhirnya pakat tinggal. Mana seumpama tu manusia, sebelum tu disanjung-sanjung, diangkat-angkat, akhirnya ditinggalkan. Ada orang akhirnya perlahan-lahan sampai masa mati disanjungi oleh orang ramai. Ada orang ni kemudian tak ada mati keseorangan. Ada yang seumpama tu. Sebelum tu apa? Di kemuncak kemasyhuran. Kita bukan cerita bab kemasyhuran duniawi ni. Kita bukan cerita kemasyhuran duniawi. Kadang-kadang orang kan masyhur dunia, akhirnya dia jatuh. Bukan cerita waktu ni. Kita cerita orang yang dapat kemasyhuran dari segi agama. Bukan cerita bab masyhur dunia. Masyhur dari segi agama. Tapi akhirnya kita boleh tengok berlaku-berlaku lepas-lepas dah. Terkadang kerana tidak ada keikhlasan, terkadang apa yang dibawa salah. Tapi orang suka orang puji mula-mula. Bila nyata salah, betul tapi tak ikhlas. Bila nyata tak ikhlas, akhirnya akan dibenci, akan ditinggalkan. Lepas tu kata, orang puji ke, orang cela ke, perhitungan
kita dengan Allah Subhanahu wa taala, buat betul ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat betul, lepas tu hati ikhlas. Orang puji alhamdulillah, orang tak puji pun tak ada apa-apa. Kita buat betul, niat kita betul, orang cela pun tak ada mudarat apa-apa pun. Tapi akhirnya orang mencela tu dia akan sedar, dia akan puji kembali. Tapi apabila ditimbulkan oleh Allah, akan kekal lama. Akhirnya dipuji oleh manusia, dapat dua pujian. Satunya pujian daripada Allah, satunya pujian daripada manusia. Mana orang yang beramal ikhlas, tak ada kerugian pun. Pada ni orang buat amal ikhlas tak ada rugi. Di sisi Allah akhirah tetap ada. Dunia rugi ke? Tak ada rugi orang buat amal ikhlas lillahi ta'ala. Di dunia pun tak rugi. Walaupun naiknya kemudian tak akan rugi. Akhirah untung sebab dia buat amal ikhlas. Dunia tak akan rugi. Tapi kalau buat amal bukan kerana Allah, nak pujian, nak elok cercaan, di sisi Allah dimurkai, di sisi manusia akhirnya orang akan menyedari, orang akan benci. Maknanya kalau bukan kerana Allah, akhirah rugi, dunia pun akan rugi. Jadi pujian sama, celaan sama, itu hanya ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab yang ketiga, bagi riya itu, maka iaitu tomok, loba, dan obatnya sebab yang ketiga bagi riya ni iaitu tomok, bahawasanya mengetahui ia seseorang akan barang yang tomok ia akan barang seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan saja, dan obatnya bahawa mengetahui seseorang akan bahawasanya barang yang tomok ia seseorang akan barang. Mana barang ni? Seperti harta benda. Koma situ. Seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan. Barang yang kita nak tu seperti harta benda, ada pekerjaan yang diwahamkan saja, tidak tentu mendapat ia isak akan dia, sekalipun riak ia dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya. Inilah hak paling besar sekali punca riak. Apa benda ni? Kita tomok, kita nak kepada harta benda, nak kepada harta ke, nak pada pangkat ke, itu semua ada perkara yang diwahamkan sahaja. Contoh, kita belajar ilmu agama, tapi kita tomok loba akan keduniaan, nak makan gaji, nak dapat gaji besar, nak dapat pangkat besar, tu diwahamkan saja. Terkadang dapat, terkadang tidak pun. Tak sebenarnya dapat. Ada ni sekarang belajar ilmu agama, tapi matlamatnya untuk dunia, mata benda, sebab tomok, loba akan dunia, tomok akan dunia. Orang yang belajar agama untuk dapat mata benda, harta benda ni, dapat harta benda ni, pasti dapat. Pekerjaan yang diwahamkan saja, terkadang dapat, terkadang tak dapat, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang belajar ilmu agama kerana Allah, bukan kerana harta benda,
akhirnya dapat harta benda yang direzekikan oleh Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah duduk pesan sama-sama belajar agama. Kalau kita nak kepada harta benda, mungkin dapat, mungkin tidak, tetapi yang pasti akan dimurkai oleh Allah. Tapi kalau kita belajar agama nak redha Allah, pasti dapat redha Allah. Harta benda itu semua milik Allah. Allah nak kurniakan, alhamdulillah Allah kurnia serta Allah redha. Allah tidak kurniakan harta benda, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab sabar redha. Tapi nak ceritanya, belajar agama bukan kerana harta benda dikurniakan oleh Allah, harta benda yang melimpah ruah pada ni. Sebaliknya, kalau belajar agama tamak kerana nak harta benda, dapat harta benda, tetapi bukan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ni hak tu biasa duk pesan semua. Kita belajar kerana Allah. Dunia kita akan dapat, sebab dunia tu milik Allah. Dapat sedikit sebanyak milik Allah. Hak Allah, hak janjian, jaminan tu kita yakini, tu kita imani. Hak janjian Al-Quran, hadis, tu memang kita imani. Kita imanilah janjian Allah Subhanahu wa taala, janjian umum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tu jaminan umum. Tidak ada yang melata atas muka bumi ni melainkan atas Allah rezekinya. Umum, jaminan umum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya tidak ada yang melata atas muka bumi ni. Manusia ke, binatang ke, manusia mukmin ke, manusia kafir ke, rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu jaminan umum. Jaminan khas pula, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasanya ayat tu dah payah terjemah dah. Ayat tu kan ada tepek dinding kan, wa may yattaqillah tu nah. Tahu makna ayat tu dah. Wa may yattaqillah, janji bertakwa. Janji bertakwa, Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar, dan Allah Ta'ala akan beri rezeki yang atas jalan tidak disangka-sangka. Kita yakin, beriman dengan janjian Al-Quran. Nabi khaskan lagi bertakwa ni dengan menuntut ilmu. Man talabal ilma takaffalallahu rizqah. Sesiapa yang belajar ilmu agama, Allah akan mencukupkan rezeki. Tu lagi khas lagi daripada mereka yang bertakwa. Tuhan akan mencukupkan. Cukup. Tak mewah pun cukup. Cukup. Allah akan mencukupkan. Cukup lah. Cukup kodok-kodok. Tidak meminta-minta, cukup. Tak banyak, tak mewah, cukup. Tu jaminan, janjian yang semua kita imani. Cuma kita beriman tu kuat ke tak kuat tu atas dalaman masing-masing lah. Belajar agama nak makan gapa, tak percaya kepada janji Allah ke, tak percaya pada janji Allah, kufur. Tak ada orang tak percaya. Tapi kepercayaan iman tak kuat. Itu jemput belajar agama nak makan apa. Berarti tidak beriman dengan Al-Quran. Jangan kata gitu. Beriman tapi iman tak kuat. Jangan mudah-mudah pula belajar agama nak makan apa, tidak beriman dengan Al-Quran Al-Karim, kafir. Jangan gitu. Jangan gitu. Semua orang beriman, rezeki daripada Allah. Semua kita beriman, rezeki daripada Allah. Orang yang bertakwa, kita imani akan dapat rezeki daripada jalan tidak disangka-sangka. Tapi kenapa? Tu kerana iman kita lemah. Begitu jelah.
Iman lemah comel. Siapa kata comel iman lemah? Tapi jangan kita kafirkan. Jangan kita kata kafir tidak beriman sebab tak beriman dengan Al-Quranul Karim. Bukan gitu. Jangan mudah-mudah pula. Tapi kalaulah belajar agama lillahi ta'ala, akan dapat harta benda juga. Cukuplah untuk kehidupan atas dunia. Kadang-kadang lebih daripada cukup. Sebaliknya, kalau tomok akan mata benda, nak akan mata benda, belajar agama kerana nak itu nak ini, apa yang kita tomok tu semestinya dapat. Itu waham sahaja, jangkaan. Okey, belajar agama nanti dapat tu dapat ni, itu hanya waham, sangkaan sahaja. Jadi di antara punca riak yang paling besar ni lah tomok, loba akan harta benda. Belajar agama, buat kerja agama, tomok akan mata benda. Orang yang buat kerja agama ni tomok akan mata benda, akhirnya orang akan menyadari, orang akan benci. Ada ni kerja agama mengajar, kerja agama jadi imam, kerja agama jadi bila. Kalau tomok akan harta benda, akhirnya orang akan sedar, orang akan benci. Tapi kalau lillahi ta'ala, dapat juga untuk kehidupan. Orang mengajar ke, orang jadi imam ke, jadi bila ke, dapat harta benda untuk kehidupan. Ada ni. Tapi dengan semata dia ni buat kerja agama lillahi ta'ala. Orang tak lillahi ta'ala ni dia akan timbullah ukit. Kalau bertugas pun, oh kenapa mari jarang-jarang je ke masjid, dah beri sikit, nak suruh mari banyak, nak suruh mari acak kali beri banyak, kan nampak pelik tu kan. Dah mari time bertugas je, time tak bertugas tak mari, nak suruh mari sokmo beri banyak. Orang apa becilah lama-lama. Oh gitu sebenarnya. Tapi kalau orang ikhlas lillahi ta'ala, sikit ke banyak ke, time dia bertugas ke tak bertugas ke, dia akan datang. Ada ni. Ini cerita hok duduk dekat-dekat lah. Hok bertugas imam bila contohnya duduk kampung jauh-jauh, time tak bertugas dia takkan marilah sebab dia ada masjid surah dekat rumah masing-masing. Ini kita cerita hok kampung. Hok tu imam tu bila tu kira masjid belaka kan. Kira masjid belaka. Hok jenis tu imam tu bila hok pindah situ pindah sini, masing-masing duduk jauh, bukan dekat-dekat. Time tak bertugas di semayang masjid kampung dia pulaknya, rumah tepi rumah dia pun ada surah. Hak ni hok cerita ni hok memang situ le je. Hok kampung lah biasa ni, hok kampung. Oh time bertugas je mari, time bertugas tak nitah orang panggil. Time tak tugas tak nitah. Kadang-kadang time bertugas pun tak menitah juga. Tak menitah juga. Time bertugas tak menitah. Sebab apa? Beri sikit pula dapat berterima. Ada kebiasaan gitu, beri sikit. Kadang-kadang mari, kadang-kadang dok wahara kali masjid. Dan mana hak tugas ni? Faham bang? Pada ni. Tapi kalau orang hak lillahi ta'ala dah hidup dekat situ je. Cuma kadang-kadang ni kalau masjid ni orang masing-masing ada surat tepi rumah, tu lain cerita lah. Tanya tukar masjid dia main masjid, tanya tak tukar masjid dia semai tepi rumah dia je lah, dekat rumah dia ada surat. Hak seumpama tu ada juga. Tapi hak ni hak tak ada ni, maknanya tanya tak tukar semayang di rumah je tepi masjid. Sebab apa? Sebab beri sikit-sikit je. Beri banyak baru mari sokmo, tu tomok orang panggil. Tomok akan harta benda. Lama-lama orang akan sedar, orang akan benci. Ini hak tomok, loba akan harta benda ni lah hak paling besar sekali, menjadi sebab bagi riak. Dan obatnya macam mana nak mengatasi tomok ni,
loba ni, nak pada harta benda ni, bahawa mengetahui ia seseorang akan bahawasanya barang yang tomok ia seorang akan diakan barang seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan saja, tak semesti dapat harta benda. Tiada tentu mendapat ia seorang akan dia, akan harta benda tak tentu. Sekalipun riak ia dia nak waktu dah mesti dapat ke? Tak mestinya. Dan luput redha Allah Subhanahu wa taala dengan sebab riaknya. Dengan sebab riaknya itu, dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya itu, pekerjaan yang tetap diyakinkan. Yang sahihnya riak akan luput redha Allah, tu pasti, tu yakin. Yang kita belajar wa'amal nak dapat harta benda, pekerjaan yang diwahamkan saja. Kita belajar agama kerana untuk dapat harta benda, maka belajar tu riak yang yang tetap, pekerjaan yang tetap yang diyakinkan adalah akan luput redha Allah Subhanahu wa taala, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agama, kita tomok loba kepada harta benda, semestinya dapat. Terkadang dapat, terkadang tak dapat. Tapi yang yakin, yang tetap, yang pasti akan luput redha Allah, tak dapat redha Allah, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belajar agama kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kurniakan juga harta benda. Allah Taala akan cukupkan juga harta benda yang Allah Taala redha, harta benda yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu tunggu biasa pesan, kita belajar agama kerana Allah, kita dapat dunia. Kita belajar agama bukan kerana Allah, kita dapat dunia tapi dimurkai akhirah. Kita belajar agama kerana Allah, dunia kita dapat, akhirat tu pasti. Belajar agama sama zahirnya. Kalau kerana Allah, dunia tetap dapat, tadilah Tuhan akan mencukupkan. Akhirah pasti. Tapi kalau belajar agama bukan kerana Allah, dunia dapatlah. Walaupun itu pekerjaan yang diwahamkan, dapat ke tidak, dapat. Akhirah macam mana? Yang pasti akan luput redha Allah. Yang pasti pekerjaan yang diyakini akan dimurkai oleh Allah, akan diseksa pada hari akhirah. Maknanya harta benda jangan loba. Belajar agama, wa amal agama kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Alhamdulillah. Dan bahawasanya mereka yang tomok pada makhluk, tomok pada harta benda yang ada pada tangan seseorang, tiada sunyi ia daripada kehinaan. Kena ingat gitu. Orang ni kadang-kadang dia pergi rapak dengan orang yang banyak harta benda di tangan. Kenapa? Kerana no. Kerana no. Lepas tu tiada sunyi daripada kehinaan. Kehinaan macam mana? Dia sanggup turut je seseorang kerana nak harta benda, hina. Dan akhirnya seseorang yang harta benda dia banyak di tangan, dia pun akan sedar orang ni rapat ada matlamat yang lain. Ya, kadang-kadang orang yang buat kerja agama berbeza antara dengan orang yang banyak harta benda dengan orang biasa-biasa. Berbeza dengan orang yang berpangkat dengan orang yang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab ditomok kepada harta benda yang ada pada seseorang.
Dia tomok kepada sesuatu. Kalau seseorang tu ada pangkat, dia mudah dapat sesuatu. Kalau seumpama ni, akhirnya akan dibenci. Sebab apa? Allah Ta'ala akan nyatakan apa yang tersembunyi di dalam hati. Sebab kadang-kadang orang-orang yang berharta benda ni, dia tahu nilai manusia tu apa tujuan dia. Orang kan, orang-orang yang dia orang-orang tua yang pengalaman hidup dia kan. Dia orang ada harta benda. Orang yang mendampingi dia boleh kenal. Orang yang mendampingi ni betul ke, ikhlas ke, ataupun ada matlamat lain. Terkadang yang mendampingi tu orang agama. Apa tujuan? Akhirnya akan nyata sama tujuan dia baik ataupun tujuan dia tomok akan harta benda. Tidak semestinya merapati orang yang ada harta benda ni tujuan tak baik. Sebab terkadang kita nak cari apa-apa sumbangan, memanglah perlu kepada orang-orang yang ada harta benda. Kena kenal ramai orang yang ada harta benda. Sampai masa perlu pada sumbangan, mudah-mudah je dapat sumbangan. Tak ada ni. Tak ada ni. Dan orang yang bagi sumbangan pun disedar. Tu je tujuan dia nya. Nak dapat sumbangan untuk manfaat umum, bukan untuk manfaat diri. Makna terkadang orang dunia ni pun dia ada pengalaman hidup. Ada orang yang berharta disebut. Dia kata, saya ustaz, saya kenal orang yang duduk mai rapat, saya kenal. Dia kata, wah imam, orang yang title ustaz pun saya kenal. Dia kata, tidak ada tujuan yang lain lillahi ta'ala, ataupun kerana ada tujuan yang lain. Dia kenal, dia kata, walaupun title ustaz, walaupun title agama, dia kenal. Orang yang ikhlas dengan orang yang ada matlamat lain. Lepas tu kata ikhlas akhirnya akan dipuji dunia dan akhirat. Orang yang riak akhirnya akan dicela dunia dan akhirat. Lambat laun dia gitu. Sebab apa? Sebab dunia akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya mereka yang tahu pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.